Hai Kak Eli, Hai, apa pandangan Kak Eli tentang politik Malaysia ketika ini? politik Malaysia sangat menarik. Sebenarnya dalam politik masa 24 jam tu macam-macam boleh terjadi. Macam-macam keputusan baru boleh dicapai. Um, Berbagai strategi sedang dilaksanakan. Especially kita nampak landscape politik mula berubah apabila kejatuhan Barisan Nasional masa PRU ke-14. Dan apabila pentadbiran Kerajaan Malaysia Pakatan Harapan mentadbir dan selama 22 bulan dan kita melihat begitu ketara perubahan besar ia kerana kita lihat siapa yang pegang kuasa dalam pentadbiran Pakatan Harapan. Walaupun Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh, tetapi peranan DAP itu sangat besar semasa pentadbiran PH Pakatan Harapan. Dan seterusnya setelah mereka mentadbir selama 22 bulan dan MP-MP dari Bersatu dan sebahagian kecil dari PKR keluar daripada Pakatan Harapan dan seterusnya Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh, maka Perikatan Nasional pula tertubuh dan ia disokong oleh MP-MP dari Barisan Nasional, GPS, Bersatu, sebahagian PKR dan Sabah Sarawak dan sebagainya lah. Tetapi sekarang ini ketika Perikatan Nasional itu berlangsung sebagai sebuah kerajaan Malaysia, iaitu kerajaan yang mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita melihat struggle dari ahli-ahli politik di mana ia sepatutnya menjadi satu penyatuan yang diraikan oleh kita apabila perikatan yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin memegang tampuk pentadbiran kerajaan Malaysia. Namun kita melepasi tahap-tahap kritikal COVID itu satu kejayaan untuk Perikatan Nasional yang mana di dalam struggle politik, krisis politik, datang pula COVID dan menangani COVID dengan jayanya. Di sebalik ada beberapa kontroversi yang melanda landscape politik Malaysia, tetapi Perikatan Nasional terus mara dan walaupun ia mendapat tentangan hebat daripada opposition, iaitu sekarang Pakatan Harapan telah menjadi opposition kan, namun ia terus bergerak dengan perkasa Perikatan Nasional walaupun ia dipertikaikan kerana tidak ada 2/3 majoriti ahli parlimen dan ia dikatakan kerajaan rapuh, tetapi dari segi pentadbiran ia sangat relevan, ia sangat berdaya jadi itu adalah satu tahap yang amat memberangsangkanlah untuk Perikatan Nasional. Namun berita yang melanda politik Malaysia adalah apabila Datuk Seri Najib Tun Razak dijatuhkan hukuman, tetapi masih ada peluang untuk Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan selepas ini tak kala kita cuba untuk menikmati penyatuan di antara parti-parti politik di Malaysia, iaitu antara PAS, UMNO,
dan bersatu, dan of course MP-MP daripada berbagai parti yang lain, ya, BN, GPS. Tiba-tiba Datuk Seri Zahid Hamidi mengumumkan bahawa UMNO BN tidak akan menyertai Perikatan Nasional. Namun UMNO BN menyokong Perikatan Nasional sehinggalah ke PRU ke-15 dan akan menumpukan kepada Muafakat Nasional. Datuk Seri Zahid juga mengatakan bahawa Bersatu memohon untuk memasuki Muafakat Nasional. Jadi ia tetap tiga parti ini bersama. Namun baru-baru ini dikatakan bahawa Perikatan Nasional ini didaftarkan. Jadi Muafakat Nasional yang dianggotai oleh UMNO, PAS dan BN dan Bersatu juga masuk ke dalam Muafakat Nasional. Namun pendaftaran Perikatan Nasional sedang dilaksanakan. Pada saya, perkara berkenaan pendaftaran Perikatan Nasional ini sepatutnya sudah dilaksanakan awal lagi, ya. Sebaik saja apabila kerajaan pentadbiran Perikatan Nasional ini terlaksana, tetapi ia dibawa ke depan, dan apabila Datuk Seri Zahid mengumumkan untuk menumpukan kepada Muafakat Nasional dan memberi sokongan kepada Perikatan sehingga PRU ke-15, saya melihat ada banyak tarik tali di antara UMNO, terutamanya UMNO. Ini saya rasa yang membuatkan, ini pendapat saya sebagai orang luar, maksudnya bukan ahli majlis tertinggi, ya, tetapi ia membuatkan satu keputusan mengejut yang dilaksanakan oleh PAS dan Bersatu. Kerana jika PRU itu sudah semakin hampir, Muafakat Nasional juga tidak didaftarkan. Jadi ke manakah hala tuju? Jadi di dalam membuat satu keputusan kita harus solid, ya? Dan kerana terlalu banyak bangkangan dari akar umbi UMNO BN itu sendiri, terutamanya UMNO, tentang kemasukan Bersatu ke dalam Muafakat Nasional. Jadi Wallahualam mungkin kerana itu Perikatan Nasional ini sedang dilaksanakan secara serius pendaftarannya dengan ROS, ya. Dan kita lihat sama ada UMNO BN akan menyertai Perikatan Nasional ataupun tidak. Sebab yang kita tahu, Perikatan Nasional adalah pentadbiran. Ia telah menjadi sebuah kerajaan dan ia sewajarnya harus didaftarkan. Muafakat Nasional ini sangat penting semasa kita menjadi opposition, semasa kita di barisan pembangkang. Tetapi walau bagaimana bagus Muafakat Nasional ini disayangi oleh PAS, yang telah menjadi kerajaan adalah Perikatan Nasional. So secara logik akalnya Perikatan Nasional harus didaftarkan, tetapi ia tidak terjadi, ya. Ia tidak terjadi. Dia banyak macam tarik sini, tarik sana, antara mana nak pergi, ya. Jadi pada saya tidak boleh mengatakan ini keputusan PAS, kerana ini hanyalah pandangan saya, kan. Sebagai aktivis politik, ini pandangan peribadi. Saya rasa PAS melihat kepada satu keputusan yang lebih konkret dan solid. Apabila Muafakat Nasional juga tidak didaftarkan, jadi ke manakah arah tujunya? Dan akar umbi UMNO BN, terutamanya UMNO, kebanyakannya menolak Bersatu. Jadi satu keputusan untuk mendaftarkan Perikatan Nasional secara serius terus disegerakan
untuk memastikan PN ini mendaftar dengan ROS bagi persediaan PRU ke-15. So ini yang berlaku sekarang ya, kerana terlalu banyak bangkangan daripada akaun B. Pada saya, sama ada keputusan UMNO BN untuk pergi bersendiri atas bendera Barisan Nasional untuk PRU ke-15, ini adalah keputusan Majlis Tertinggi dan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi apapun keputusan parti yang kita hormati, kalau Presiden merasakan itu yang terbaik untuk parti, kita hormati. Saya secara personal, saya suka kepada penyatuan besar-besaran Melayu Islam secara gelombang yang besar, kerana ia mendatangkan sangat banyak kebaikan yang sangat banyak. Jadi sewajarnya UMNO PAS bersatu bersama dalam sebuah coalition ya, untuk memastikan yang kita dapat 2/3 majority di parlimen, iaitu 148 kursi ke atas untuk berada di corridor of powers. Dan semestinya seperti pengalaman kita bersama Barisan Nasional selama 61 tahun sebelum ini, bagaimana pemimpin-pemimpin Melayu, majoriti Melayu bersama dengan sahabat-sahabat dalam Barisan Nasional ya, melaksanakan satu pentadbiran yang sangat baik di mana perpaduan bangsa sangat terpelihara. Jadi apabila kita di dalam Kerajaan Perikatan Nasional ya, kita melihat ia adalah dominasi kuasa politik Melayu, dan apabila Melayu yang memegang tampuk kuasa, ia semestinya akan mendatang dan memastikan iaitu kesejahteraan perpaduan bangsa itu dipulihkan semula. Dan kita dapat melihat perbezaannya apabila semasa era kerajaan Pakatan Harapan, dominasinya di situ adalah DAP. Bagaimana tindak tanduk DAP terhadap polisi-polisi dalam negara ingin ada usulan-usulan berkenaan dasar-dasar yang ia menyentuh dengan ketara isu-isu berkenaan agama, bangsa dan tanah air, yang ianya membawa ketegangan kepada permasalahan perhubungan perpaduan di antara kaum-kaum di negara kita. Saya mengharapkan yang terbaik untuk negara Malaysia. Saya mengharapkan untuk kita sama-sama mengangkat penyatuan dan perpaduan yang membawa kepada kesejahteraan negara kita. Jadi saya ingin menyarankan supaya rakyat Malaysia mendaftarlah untuk mengundi atas apa saja keputusan yang akan diberikan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jika benar akan berlaku pilihan raya dalam masa terdekat, kan? Jadi anak-anak muda mahupun yang tak pernah mendaftar untuk mengundi, ada orang dah sampai umur 40 tahun pun dia tak pernah mengundi. Ini adalah satu kerugian ya, sebab setiap undi itu adalah hak kita sebagai rakyat Malaysia ya. Jadi kalau anda tak mengundi, anda tidak terlibat dalam satu proses penting hala tuju negara kita. Jadi kepada kalian di luar sana yang belum mendaftar undi, saya sarankan untuk pergilah daftar undi ya. Dan kita harap yang terbaiklah untuk negara Malaysia. Kalau tak ada pilihan raya pun bagus kan. Maknanya kita masih boleh mendapatkan 2/3 itu. Kalau saya cakap ni mesti orang marah kan. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan pilihan raya, itu pun atas keputusan Perdana Menteri ya. Kita ada majoriti dalam parlimen, kerana itu Perikatan Nasional adalah kerajaan ya. Tetapi keputusannya bukan atas kita, keputusannya atas Perdana Menteri, dan juga tentu sekali dengan perkenan yang di-Pertuan Agong. Jadi kita mengharapkan apa-apa pun keputusan itu, kerajaan harus memikirkan yang kita sekarang ini sedang dalam keadaan COVID. Jika berlakunya pilihan raya, pastilah ada langkah-langkah keselamatan untuk menjaga jarak dan sebagainya, dan untuk rakyat Malaysia keluar beramai-ramai mengundi, kerana
COVID ini juga akan menyebabkan mereka agak agak skeptikal tentang pilihan raya. Jadi perkara-perkara begini juga kerajaan Malaysia harus memikirkan, ya, sama ada ia wajar dilaksanakan dalam masa yang terlalu terdekat ini ataukah pada tahun hadapan setelah COVID ini selesai. So kita tunggulah bagaimana keputusan untuk COVID ini pada 31 hari bulan Ogos. Kita masih boleh memberi masa dan ruang sama ada COVID ini benar-benar dapat ditangani keseluruhannya sampai kita tidak perlu lagi melalui gelombang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan ke-10. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya COVID ini selesai dengan jayanya ditangani oleh pentadbiran Perikatan Nasional, dan jika PRU ni dilambatkan sedikit pun lebih baik, kerana ia akan memberi satu isyarat yang baik untuk rakyat keluar mengundi. Jadi saya rasa kita boleh memberi masa itu, kita boleh memberi masa itu dan kita boleh memberi masa kepada pemimpin-pemimpin negara kita untuk mendapatkan penyatuan yang lebih kukuh dan satu kata sepakat dapat dicapai untuk satu penyatuan yang besar-besaran untuk politik Melayu Islam kita bersama dengan rakan-rakan perpaduan bangsa dari Barisan Nasional dan juga parti-parti yang menyertai Barisan Nasional, dan juga Sabah dan Sarawak lah, ya. Jadi kita lihatlah keputusannya, tetapi kalau Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi setelah mesyuarat mengatakan yang UMNO akan bergerak sendiri, kita juga akut dengan keputusan Presiden kita, kerana pastinya segala keputusan itu telah melihat dari berbagai sudut pandang, terutamanya secara strategik kepentingan parti. Baik, terima kasih.